tahu. Maksudnya kenal diri ni kita merenung sehinggalah kita mengenal pencipta. Kan? Maksudnya kita alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maksudnya bila kita kenal pencipta, kita kenal tujuan penciptaan. Bila kita kenal tujuan penciptaan, kita akan aspek ta'abbud itu menjadi aspek yang utama bagi kita. Sebab apa? Kita kenal tujuan kita hidup pula. Kan dah kenal diri, dah kenal pencipta, dah kenal tujuan pencipta, kita kena kita tahu tujuan kehidupan kita. Dan akhirnya kita akan memandu diri kita bukan sekadar untuk kebahagiaan di dunia, tapi kita untuk kebahagiaan di dunia yang satu lagi, iaitu di akhirat sana. Ini di antara kaedah-kaedah bagaimana untuk menangani diri sendiri. Kemudian tentang bagi zaman Said Nursi, saya untuk menjawab soalan ini, ya betul. Pada zaman Said Nursi di antara orang yang awal mempelopori Islamization of knowledge. Tapi sekarang ni perdebatan isunya ialah siapa yang mula-mula memperkenalkan istilah Islamization of knowledge. Ini yang jadi isu ni. Itu yang bergaduh di antara Prof Said Nakib dengan Ismail Faruqi. Gaduh ni sebab siapa yang guna dulu istilah Islamization of knowledge dan siapa punya gagasan. Okay. Of course kalau ikutkan sejarahnya yang bertulisnya Prof Nakib dulu pada tahun 1977. Sebab Ismail Faruqi pada tahun 80-an. Tapi pada zaman Said Nursi lebih awal. Kan? Maksudnya idea ini mungkin ada. Maksudnya idea integration of knowledge itu mungkin dah dibuat awal. Ulama-ulama sebelum Prof Nakib Al-Atas sudah buat maksudnya Islamization of knowledge ini. Tetapi Prof Nakib Al-Atas menggunakan istilah Islamization of knowledge dengan gagasan-gagasan dengan penuh dengan structure yang very sempurna itu. Kan? Maksudnya mungkin dah ada sebelum ni, tapi Prof Nakib Al-Atas dengan didatang dengan gagasan-gagasan yang lengkap. Kan? Gagasan yang lengkap dan dia terus diamalkan dari segi teori dan praktikal. Mungkin ulama-ulama dulu ada tapi mungkin tidak sempurna misalnya. Macam zaman Said Nursi dia ada segi teori, tapi amali tak ada, amalan tak ada. Tak sempat buat Madrasatul Zahra pun tak ada sekarang kat Turki. Maksudnya ada amalannya ada teorinya ada daripada dulu lagi. Kemudian ada beberapa soalan-soalan tentang macam mana nak praktikkan proses al-ilmu qabla al-amal dalam konteks dakwah. Sebab itu kalau orang dakwah nak katakan nak dapat ilmu dulu baru nak dakwah, itu payah juga. Sebab itu kita mengambil proses bahawa di antara nak dakwah ini memang kena ada ilmu dulu. Tapi nak tunggu ilmu sempurna pun kadang orang sampai mati betul nak dakwah juga. Maksudnya kena seiring jugalah. Maksudnya sebab tu kita ada konsep aslih nafsak buat orang. Maksudnya perbaiki diri sendiri dalam sistem kita menyeru kepada kebaikan yang lain. Itu di antaranya. Tapi of course di dakwah ni kena ada ilmu, kena persiapkan diri dengan ilmu. Ya. Kalau tak ada ilmu, itu di antara cabaran-cabaran pendakwah sebab ketiadaan ilmu. Tapi tidak bermakna tidak boleh berdakwah. Sebab itu di antara kewajipan kan. Kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kan. Dan satu lagi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takum minkum ummatun, maksudnya hendaklah ada sebahagian daripada kamu kan. Kemudian buku-buku dakwah yang dapat buku dakwah banyaklah. Kalau nak satu persatu kalau banyaklah. Kita tak sepatutnya nak baca buku Fatihahkan lah apa semua kan. Itu buku-buku yang kita boleh hadam. Zaman sekolah mungkin setakat kata 5 lah. Maksudnya kalau masih lagi nak baca buku Fatihahkan itu maksudnya kita tak berkembang kita punya pengetahuan tentang dakwah, elemen dakwah kan. Banyak lagi buku-buku dakwah, buku-buku Abu Hasan Ali Nadwi pun boleh, buku-buku pada zaman Said Nursi pun boleh, dan banyak lagi lah. Kalau nak recommend banyak lah. Kemudian okey, tentang ilmu-ilmu al-madkhal pada ilmu al-ulum. Yes, of course. Dia akan mendekatkan diri kita dengan Allah dan akhirnya kerana itu ilmu pengenalan kita akhirnya boleh mengenal Allah sebagai jalan masuk untuk kita mengenal Allah, dan lepas mengenal Allah itulah kita mengenal tujuan kita hidup dan sebagainya. Mungkin sampai itu sajalah dalam masa yang terbatas. Saya nak mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Kalau ada kekurangan dan kekhilafan itu mungkin disebabkan kelemahan saya sendiri dan saya seronoklah dengan perkembangan dengan adik-adik di Kuantan ini. Ini satu saya ingat ini satu perkembangan yang baik di dalam proses pembudayaan ilmu, di dalam proses kesungguhan kita untuk mendalami ilmu dan sebagainya. Dan pelik kesungguhan ini ada di kalangan pelajar-pelajar medik Dan saya nampak satu trend baru sekarang, yang kebangkitan pelajar-pelajar medik
di dalam apa ni memugahkan budaya ilmu, di dalam apa ni kesungguhan untuk ilmu ni. Dan ini ialah dan mungkin kita akan lihat kembali kebangkitan Islam ini mungkin akan dipelopori oleh pelajar-pelajar medik jadi pelajar yang sempurna misalnya. Ada ke pelajar medik ni? Ada ke? Alah, dah sains. Maksudnya sains lah. Bidang sains. Tamam. Maksudnya sains. Sila. Maksudnya sains, bidang sains. Bukan dekat medik. Kecil hati orang-orang yang bukan medik. Maksudnya bidang sains. Dan inilah dengan bahagian-bahagian orang yang agama saja, tapi dah ada trend ni, dah ada. Maksudnya proses Islamization of knowledge ini berkesan, yang menyebabkan bahawa pelajar-pelajar yang bukan aliran yang bukan agama dan juga sastra juga boleh minat untuk mendalami ilmu-ilmu yang bukan di dalam bidang masing-masing. Maksudnya ini bidang-bidang asas. Bagi kita ini satu benda yang asas. Benda-benda yang tentang worldview, tentang Islam, tentang kefahaman Islam. Ini satu benda yang asas. Kan? Bukan setakat itu, tentang Islam dan juga tentang tamadun itu pun satu benda yang asas. Seperti mana yang telah dikatakan oleh Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi. Dia kata, itu fardu ain. Belajar sejarah, belajar tamadun, belajar worldview. Kan? Itu satu benda yang fardu ain untuk kita, tidak kira lah kita di dalam bidang apa sekalipun. Ya? Dan hari ini saya terima kasihlah kepada semua yang initiate kali ini, yang siri ini, dan insyaAllah kita harap kita berjumpa lagi pada masa akan datang insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Anwar atas perkongsian, dan ini adalah mungkin siri yang terakhir daripada siri lecture series kita yang 3 itu. So yang ketiga dan ini adalah yang terakhir, dan terima kasih kepada Abang Anwar atas kesudian untuk terus memenuhi undangan kami dengan secara patuhnya mengikut setiap 3 series itulah. So ikut disiplin. Okay, tanpa buang masa saya menjemput, dan ini juga adalah, kalau tak tahu, ini adalah program kerjasama dengan MRC kuliah Khalid Al-Walid KAU. Kita punya biro akademik Saudara Muaz merupakan antara yang cuba menggerakkan lecture series ini. So sepatutnya Muaz nak berjaya, tapi dia tak ada. So saya jemput Wise selaku Lisan wakil kepada Muaz untuk memberikan sedikit cenderamata kepada Abang Anwar. Jangan masuk report dengan tak gambar. Siapa yang dokumentasi? Tolong. Okey, terima kasih Wais dan Abang Anwar. So itu saja saya rasa lecture series kita untuk set ni. So insyaAllah kita mengharapkan set depan untuk ada lecture series yang lain daripada pimpinan yang lain. So insyaAllah kita boleh bertemu pimpinan yang lain. Okey, itu saja saya tangguhkan pertemuan kami pada malam ini dengan tasbih dan surah.